Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selepas saja PRN baru-baru ini yang menunjukkan bahawa UMNO kalah teruk, dan juga Barisan Nasional juga turut kalah teruk, telah bertanding lebih 100 kerusi, hanya menang tak sampai 20. Akhirnya seorang pemimpin UMNO muncul memberikan pendapat beliau tentang keadaan UMNO sekarang ini. Tok Nan kata UMNO sudah hendak bungkus, suara rakyat terbanyak. Itu kata Tok Nan. Bekas pemimpin UMNO Tan Sri Adnan Yaakob tidak peduli jika ada pihak yang marah terhadap kenyataannya yang mendakwa UMNO sudah hendak bungkus yang tular baru-baru ini. Bekas Menteri Besar Pahang selama 19 tahun itu, yang mana beliau adalah orang kuat UMNO. Selama 19 tahun Pahang menjadi kubu kuat Barisan Nasional yang hampir mustahil nak tumbang di Pahang. Tiba-tiba membuat satu kenyataan yang membuat ramai orang memang tak puas hati, kerana dia kata UMNO sudah hendak bungkus. Wow, adakah UMNO akan bubar? Adakah UMNO akan bungkus betul-betul? Apa yang katanya, kata laporan ini, bekas Menteri Besar Pahang selama 19 tahun itu bertegas, apa yang dinyatakannya merupakan suara kebanyakan rakyat. Katanya, saya menjadi wakil rakyat selama 8 panggal. Ini semua takdir Allah belaka. Arwah ayah saya pernah menjadi ketua UMNO Cawangan, ketua penerangan UMNO bahagian, dan setiausaha UMNO bahagian. Katanya, alhamdulillah saya terdedah awal kepada politik UMNO sejak kecil, katanya. Apa yang saya sebutkan dalam video itu adalah suara terbanyak rakyat. Kalau ada yang marah dan ada yang suka, ia bukan urusan saya, katanya. Tambahnya lagi, saya anggap ia ada hikmahnya. Para ulama pernah berkata, katanya, tidak bergerak sebutir zarah melainkan dengan izin Allah. Itu kata Adnan dalam satu pesanan WhatsApp yang telah dilihat oleh Malaysia Gazette. Media pada hari ini telah melaporkan bahawa Adnan menyertai bekas kepimpinan UMNO yang menggambarkan prestasi parti itu kian menjunam susulan kekalahan teruk pada pilihan raya negeri PRN yang lalu. Dalam satu video yang berdurasi 25 saat yang tular semalam, beliau yang dikenali sebagai Tok Nan berkata, beliau mengatakan UMNO pun dah nak bungkus dah, bungkus lipat. Banyak ceritanya. Menurut Adnan, dialog ringkas itu dikeluarkan ketika beliau terserempak dengan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin di Kompleks Mahkamah Jalan Duta semalam. Katanya, saya ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengikuti perbicaraan 1MDB Datuk Seri Najib. Sebagai chambering student process cross examination ini sangat penting. Tengah hari saya keluar untuk ke Bangsar, ada temu janji. Semasa keluar, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga keluar dari Mahkamah Tinggi. Satu lagi, selesai kes defamation suit beliau terhadap Datuk Puat Zulkarsi. Saya bersalaman dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya kata pada beliau, UMNO ni bungkus dah, bungkus lipat. Ia bukan kenyataan akhbar, tetapi dicuri rakam dan direkod oleh petugas media, jelasnya kepada satu kumpulan WhatsApp. Adnan turut menjelaskan beliau telah terdedah pada UMNO ketika berumur 9 tahun dan turut membantu dalam kempen pilihan raya umum pada 1964. Semasa berumur 14 tahun, antara tugas termasuk membawa alat kempen dan mengepam lampu gasolin. Beliau menjadi ahli UMNO semasa berumur 19 tahun dan dipilih sebagai wakil rakyat semasa berumur 36 tahun dan menjadi ketua bahagian semasa 37 tahun. Pada usia 40 tahun, beliau menjadi ahli Exco Kerajaan Negeri Pahang dan dilantik sebagai Menteri Besar semasa beliau berusia 49 tahun.
Beliau akhirnya bersara sebagai Menteri Besar semasa berusia 68 tahun dan bersara sebagai Wakil Rakyat pada usia 72 tahun. Pada PRN yang lalu, UMNO hanya menang 19 kerusi daripada 108 yang ditandingi. Berita ini daripada malaysiagazette.com bertarikh 16 Ogos 2023 dengan tajuk UMNO sudah hendak bungkus suara rakyat terbanyak, kata Tok Nan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa cerita dengan Atok Mahathir? Apa cerita dengan Atok Mahathir? Nampaknya betul-betul riwayat politik, hayat politik Mahathir dah tak ada makna lagi, dah tak ada guna lagi. Dibuktikan di dalam PRN baru-baru ini, tanpa Mahathir bekerjasama dengan PAS ataupun dengan Bersatu pun boleh. Jadi itulah saya kata, tak payahlah hadiah wang nak tege-hege, nak pergi bekerjasama dengan Mahathir. Tak payah pun Bersatu nak pergi merayu, mohon maaf kepada Mahathir, lepas tu berbaik semula dengan Mahathir. Tak payah, kerana betul lah kata orang, Mahathir punya hayat politik sebenarnya sudah tamat. Lebih baiklah Mahathir pergilah buat amal banyak-banyak, pergi selalu-selalulah ke masjid, ke surau kalau larat lagi. Kalau dah tak larat, sementara masih larat sedikit ini lagi, sebab usia Mahathir dah hampir nak mencecah 100 tahun. Tahun depan agaknya dia dah 100 tahun. Belum lagi, 99 tahun. Dah 1 abad hidup di dunia. Saya fikir itu sudah cukup untuk Mahathir menikmati dunia ini. Sudah cukup untuk Mahathir menikmati segala kemewahan kekayaan yang dia pernah alami. Jadi sudah cukuplah. Ini masanya untuk Mahathir ambil peluang sementara dia masih kuat, masih ada kudrat. Pergilah banyak-banyak pergi masjid, pergi surau. Kalau tak larat lagi dah pun, dekat rumah lah, berkawanlah dengan cicit, cucu cicit kalau dah ada cicit. Okey, jadi hayat Mahathir dah selesai di dalam politik. Dah tak ada lagi harapan untuk Mahathir comeback. Ramai orang lihat dia boleh comeback, tapi tak ada. Saya fikir dah tak ada lagi perkataan istilah comeback untuk Mahathir. Sebab tempat dia nak untuk bangkit semula comeback bersama dengan PAS dan Bersatu pun dah tak perlu lagi Mahathir. Mahathir ada atau tiada tetap sama, tetap menang juga. Tetap menang juga. Kalau kalah tetap kalah juga. Jadi sama ada Mahathir atau tiada dalam Perikatan Nasional tetap sama. Jadi kalau begitu lebih baik tak payah ambil risiko nak berkawan dengan Mahathir, nak bersahabat dengan Mahathir, apalagi untuk nak kerjasama dengan Mahathir di dalam pilihan raya. Mungkin itu boleh menyebabkan kekalahan, bukan kemenangan tapi kekalahan. Kerana kita tahu Mahathir ni sejak dari dulu memang agak sukar untuk diterima oleh parti PAS, orang-orang PAS, penyokong PAS. Jadi kalau dia diambil untuk bersama dengan PAS, bekerjasama dengan PAS, saya fikir itu bukan memberikan peluang lebih besar, tetapi memberikan lebih banyak masalah, lebih banyak risiko kepada PAS untuk kalah, bukan untuk menang. Jadi pendapat saya secara peribadi dan ikhlas, jujur, saya fikir Mahathir tak payahlah nak susah-susah lagi. Sudah cukup. Jadi untuk proklamasi orang Melayu kalau masih nak diteruskan, saya fikir hadiah wang Muhyiddin boleh teruskan, tak ada masalah juga. Tapi kalau nak perlu mesti ada Mahathir juga, saya pun tak pasti kenapa perlu. Saya pun tak pasti kenapa perlu juga ada Mahathir. Kerana bagi saya tak perlu lagi Mahathir. Apa pendapat anda?
Anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye bye.